اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الليل ونعوذ بك من شر ما في هذا الليل، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الكسل، ونعوذ بك من سوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan dapat malam ini sambung dalam tentang kisahnya, iaitu kejadian Adam yang mana lepas tentang ciptaan Adam daripada fakhar, iaitu tembika. Tembika ini sinonim dengan nama sifat manusia tafakhur, iaitu bila mana diketuk salsalin kal fakhar dalam surah Ar-Rahman, iaitu bunyinya salla al-mismar. Kalau orang ketuk paku, maka disebut sallal mismar. Salla tu keluar, iaitu ketuk paku ni bunyi dia kuat. Jadi begitulah saat mana tembika ni, iaitu satu benda yang bila diketuk tembika yang kosong, maka dia akan membunyikan satu yang sangat kuat. Dan bila tembika ini dipenuhi dengan jiwa yang hebat dan tembika ini dipenuh dengan air, maka bunyi dia akan menjadi padat. Jadi begitulah sifat manusia yang disebut tafakhur, iaitu bila mana jiwanya dan rohnya dan ilmu iman dan amalnya kosong, maka dia akan juga menjadi pompang juga, kuat bunyinya. Begitulah saat hari ini sama dengan tin kosong yang disebut. Sebab itu dinamakan manusia ni dengan fakhar, dijadikan daripada tembikar, supaya menjadi satu tadabbur kepada kita untuk mengisi kekosongan yang ada dalam jasad kita dengan roh, dengan amal, ilmu, iman, ilmu dan juga amal. Dan cara untuk mendapatkan jiwa yang kuat hanyalah dengan cara beramal, summastaqamu, kemudian diistiqamah dengan amal hinggalah akhir hayat dia. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, pada malam ini sambung terus kepada bab yang ke-18, iaitu setelah mana disebut tentang roh, setelah cerita pasal roh. Roh itu merupakan roh adalah daripada roh, bukan daripada Allah, tetapi bukanlah roh itu di saat disebut roh daripada Allah, bukanlah maksudnya dia sebahagian daripada Allah, tetapi roh ciptaan Allah. Sebagaimana disebut, sebagaimana saya tangan adalah daripada anggota badan saya. Itu betul. Tangan termasuk dalam badan. Daripada di situ adalah termasuk badan saya. Tapi disebut perkataan menunjukkan bahawa min itu bukanlah daripada min daripada. Cuma disebut tentang ciptaan. Contohnya, kek itu daripada Cik Zul. Bukanlah kek tu daripada Cik Zul, tapi kek tu dibawa oleh Cik Zul. Makanan tu daripada siapa? Daripada jemaah muslimat. Bukanlah makanan tu salah satu daripada muslimat. Tidak. Cuma daripada muslimat. Jadi begitulah saat dikata roh. Okey, cuma hari ini masuk dalam bab, bila dah masukkan roh, dan kemudian malaikat menguji, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa relevan cipta Nabi Allah Adam sebagai khalifah? Kenapa cipta? Sedangkan ada makhluk yang terhebat yang pernah dinaikkan yang sama persisnya, iaitu Azazil. Azazil ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 34 dan juga Al-Kahfi ayat yang ketiga, ayat yang ke-50. Tafsir At-Tabari juga meletakkan, iaitu dikata bahawa saat satu jin yang begitu hebat yang daripada muka bumi ini, yang dinaikkan ke atas langit, yang bernama Azazil, mempunyai 4 sayap dan kuat beribadat, sehinggalah dia ingkar kepada Allah
untuk sujud kepada Adam. Lalu dia digelar sebagai iblis. Yang berasal iblis itu dari perkataan iblas, iaitu terputus dari rahmat Allah. Terputus, balasa itu maksudnya terputus. Jadinya start itu digelar sebagai iblis. Jadinya ada nama golongan makhluk yang hebat imannya, iaitu Azazil ataupun digelar sebagai ini iblis. Cuma kenapa dilantik lagi orang baru? Contoh Cik Zul imam di sini. Tiba-tiba lantik orang baru, dia letak pula imam pertama. Jadi tak puas hatilah Cik Zul. Kenapa aku orang lama Taman Timur, kau pergi letak Taman Barat pula jadi imam? Orang lama iblis Azazil merasakan ego yang cukup tinggi ketika itu. Jadi malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perangai yang sama dengan perangai jin manusia ni, iaitu mempunyai nafsu. Mempunyai nafsu sama je. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyebut bahawa ketika saat sejak lama dahulu berlaku peperangan peperangan antara malaikat dan jin di muka bumi. Ini Israiliyat, cuma dicerita dalam tafsir juga sebagai sedutan saja. Menyebut bahawa iblis jin ini di saat dia duduk di muka bumi ini, sebelum saat Adam diciptakan, memiliki peperangan, pergaduhan yang sangat besar, sehingga kemurkaan Allah pada ketika itu cukup tinggi pada jin, golongan jin yang derhaka. Lalu Allah menyuruh para malaikat yang di antaranya Azazil ketika itu turun ke muka bumi untuk menghalau jin-jin yang jahat ke 3 tempat lautan, pulau dan juga pergunungan. Sampai hari ini mereka berada di kawasan itu. Dan kemudian pada saat itulah manusia barulah diletakkan di kawasan dataran. Sebab dataran adalah tempat yang paling VVIP. Sebab manusia memang letaknya dataran. Jadi golongan yang kedua, golongan yang duduk di atas laut. Golongan yang duduk di pergunung-gunungan, di bukit-bukit. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang duduk di pulau-pulau. Orang golongan-golongan pulau, dia memilih tempat second hand. Sebab VVIP duduk dataran, duduk kawasan dekat bukit tinggi, bukit antarabangsa. Dia duduk kawasan tinggi-tinggi. Ini kawasan kelas kedua. Duduk dekat Taman Timur ni kelas pertama. Duduk dekat bukit-bukit ni kelas kedua. Sebab memang Allah ciptakan manusia ni duduknya di dataran, bukan duduk di pergunungan. Sampai hari ni ramai dekat Malaysia yang menarah gunung, bukit-bukit di Kuala Lumpur untuk duduk di tempat yang mewah, akhirnya merosakkan bumi itu sendiri. Sebab manusia ni kerja ni memang merosakkan muka bumi. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran ayat yang ke-30. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ingatlah ketika mana Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang sebagai khalifah. Aku nak menjadikan seorang sebagai khalifah, iaitu mula-mula je dia tak sebut nama Adam. Dalam Al-Quran pertama sekali disebut khalifah. Khalifah makna dia apa? Kalau kita buka dalam kitab khalifah, maknanya al-istikhlaf ini, maksudnya khalifah ini pengganti. Makna paling tepat makna khalifah dalam bahasa Arab adalah pengganti. Jadinya Tun Mahathir pengganti kepada Najib Tun Razak. Najib Tun Razak pengganti kepada Pak Lah. Pak Lah pengganti kepada PM keempat. Gitulah Tun Mahathir lagi. Nanti akan datang Tun Mahathir ganti lagi. Tun Mahathir lagi yang ketiga. Begitulah seterusnya, disebut pengganti. Bila kita sebut masalah pengganti, macam kisah dalam Al-Quran menyebut bahawa wahai Harun, Nabi Musa kata,
gantikan aku. Maksud disebut perkataan khalafa, gantikan aku. Istikhlaf dalam bab fiqh ada kan, gantikan imam. Imam contohnya imam kat depan kena tarik cicak sebagai ataupun pengsan, istikhlaf, mengganti. Jadinya dia mesti ada yang pertama, ganti yang kedua. Yang pertama, ganti yang kedua. Haji bacok, bini meninggal, ganti lagi. Maksudnya bukan bini pertama yang mengganti. Tua dah. Cakap je ni. Jadinya mengganti. Sebab itulah disebut tentang ganti ni mesti ada yang dulu dan ada yang sekarang. Ini menunjukkan bahawa ulama-ulama meletakkan bahawa khalifah adalah Adam ini, iaitu dia sekadar menggantikan sebagai memakmurkan bumi Allah. Maksudnya sebelum ini ada khalifah dah. Ada khalifah. Itu yang paling tepat dan paling disebut oleh para ulama. Tapi tak tahu siapakah yang dahulu menguasai bumi. Cuma para ulama letakkan Israiliyat banyaklah. Tapi dalam tafsir, dalam hadis tak sebut langsung siapakah yang menjadi khalifah sebelum Adam. Sebelum Adam, adakah dia adalah manusia seperti Adam? Cuma yang disebut sebagai, kan pernah disebut dalam hadis, dalam Al-Quran, innastafa Adam, sesungguhnya telah kami pilih. Istafa tu maksudnya kami telah memilih daripada keluarga Adam, keluarga Nuh. Kat sini disebut memilih keluarga untuk sebagai khalifah. Maksudnya bila dia memilih, perkataan memilih tu mesti ada yang lain. Macam kita ada temuduga. Temuduga untuk memilih. Mesti untuk memilih dia mesti ada orang lah, dah tak ada pilihan, nak buat macam mana? Dah itu je yang ada. Tapi kalau dia memilih, menunjukkan bahawa ada pilihan. Ada pilihan. Bila disebut memilih di sini, innastafa, keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Nabi Ibrahim sebagai khalifah, sebagai orang yang manusia yang terbaik. Jadi menunjukkan bahawa ada keluarga yang lain daripada golongan manusia. Cuma manusia itu tidaklah sempurna seperti Adam. Ini para ulama letakkan sebahagiannya. Tetapi apa yang berlaku cuma sebut wallahu a'lam. Boleh betul, boleh salah. Cuma nak sebut hari ini Adam sebagai pengganti kepada khalifah yang sebelumnya. Tak disebut khalifah sebelumnya itu apa. Cuma yang penting sekarang ni, Iblis tak puas hati. Kenapakah yang digantikan itu adalah Adam yang lebih lemah pada pendapat dia daripada tanah, dan sedangkan dia daripada api. Ini Haji bacok lah. Contoh, dia masa terego bila mana orang muda macam Husaini jadi pengerusi. Kenapa tak aku ni? Tengok, aku lagi banyak makan garam daripada Husaini. Kau tengok darah tinggi aku tu. Itu banyak makan garam. Kadang-kadang begitulah. Sampai imam pertama tiba-tiba tak lantik imam tu. Sebab dia lantik pula imam yang muka baru. Imam yang satu lagi sombong dan ego, rasa tercabar, tak datang masjid. Ini perangai sedikit, ada sedikit ego dia merasakan bahawa orang yang baru datang itu tidak sebenarnya dia adalah orang lama. Dia merasakan dia lah yang paling baik. Semua orang rasa begitu, termasuk diri saya. Dia orang lama, tiba-tiba datang orang baru pindah, baru setengah tahun jadi ketua Muslimat Yasin. Mulalah makcik-makcik mula bising. Orang baru, aku ni cantik lagi daripada dia. Dah mula cemburu. Cari salah sampai boleh ketua Yasin baru tu. Tiba-tiba terbuka Yasin, dia terbaca surah lain. Aku dah cakap. Habislah. Silap salah sikit je. Imam tu pergi sujud waktu solat jenazah. Sudah. Imam lama ni, dan yang dah tak datang masjid ni, aku dah cakap. Imam baru memang bangang. Ini imam lama ni orang abaikan, tak layan, tak lantik lagi jadi imam. Sebab tu aku menyampah pergi masjid tu. Nampak kat sini dia ada sedikit perangai sama. Kenapa disebut dalam Al-Quran perangai Iblis, perangai Qabil? Sama, persis. Iaitu Qabil juga merasakan bahawa diri dia yang paling hebat di antara anak-anak Adam. Antara anak Adam ni, Qabil adalah disebut dalam tafsir adalah orang yang paling disayangi oleh Adam. Tiba-tiba Allah telah memilih Habil sebagai yang terbaik, bukan Qabil. Apa perasaan dia? Dia rasa sangat malu, merasakan bahawa seolah-olah dia ini
telah dihina. Padahal bukan dihina. Orang tak lantik dia jadi naib presiden. Dan orang kata dihina dia. Bukan hina dia. Cuma ada lagi yang lebih hebat. Keluar parti. Buat parti baru. Lebih kurang tu lah perangai. Perangai. Jadi Encik Zul janganlah macam tu. Biarlah jadi orang biasa. Kadang-kadang dia menjadi orang biasa ni dia relax. Jadi orang-orang yang penting macam iblis ni, dia memang taraf dia tinggi. Dia jadi sampai dia naik ke syurga, ibadat dia hebat. Bila tak dilantik, baru dia rasa ego. Orang biasa macam kita, bila tak dilantik lagi bagus. Lagi bagus, boleh mancing kat Tioman. Relax je. Jadi itulah antara sikit. Jadi di sini disebut bahawa Allah berkata dalam Al-Quran, ketika mana aku jadikan khalifah ini, maka ketika itu malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, kenapakah engkau menjadikan khalifah di muka bumi? Kerana daripada khalifah yang memang sifat dia, aku lihat akan menghancurkan muka bumi ni, akan menjadikan kerosakan di muka bumi sebagaimana dahulu. Kan? Pernah rosak makhluk sebelum dulu rosak, tapi kenapa kamu jadikan manusia yang memang akan merosakkan muka bumi? Yufsidu fiha wa yasfiku dima, menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni malaikat dari dulu steady je, selalu bertasbih kepada kamu, selalu memuji kamu, mensucikan kamu. Sepatutnya kamilah yang patutnya layak menjadi khalifah. Khalifah. Sebab kami ni memuji kamu, kan senang. Tak payah dulu pilih rosak muka bumi. Kamu pilih manusia pula yang ada nafsu, sama juga nanti akan rosak. Lalu Allah menjawab, qala, yang ini lain lah, manusia lain. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku, wahai malaikat, lebih mengetahui daripada kamu, daripada apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi apa yang Allah beritahu, wahai malaikat, kamu tak tahu apa yang aku tahu. Apakah benda tu? Lalu disebut dalam tajuk hari ini, keputusan ujian para malaikat dan Nabi Adam. Jadi ada pertandingan. Sama juga dengan Qabil dan Habil. Ada pertandingan. Watlu alaihim nab'a bnai Adam bil haqq. Ketika mana wahai Muhammad, ceritakanlah tentang kisah anak Adam, Qabil dan Habil, ketika mana dengan sebenar-benar cerita, iz qarraba qurbana, ketika mana mereka berbuat korban. Jadi ada tandingan. Siapakah korban yang paling diterima Allah, yang paling tinggi nilainya? Yang menang adalah Habil. Korban dia paling perfect, iaitu dia buat kambing yang cukup gemuk. Yang Qabil pula dibagi beberapa tanaman yang tak berapa elok. Ada jenis kalau lembu paling kekek, lembu paling murah. Taman Timur berapa? 750. Lembu tu besar sikit, tak apalah, saya ambil dekat surau sana 600 je, dia ambil lembu murah. Dia pergi kedai, lembu sini mana murah? Sebab kenapa lembu murah sangat, Encik Zul? Sebab sini ni ramai Qabil. Dia nak jenis korban yang kekek. Lepas tu dia pun dengar, keban Qabil juga, daripada tak korban lagi teruk. Cerita orang korban kekek, rupanya ada di antara kita yang tak korban, lagi teruk daripada Qabil. Kutuk orang, buat ini, buat apa, pergi mana tu, pergi Vietnam lah, Kemboja lah. Dalam kalangan masih ada lagi yang tak berkorban walaupun dia mampu. Yang ni lagi teruk daripada Qabil. Tapi tak kalah. Yang kadang-kadang imam pun tak korban. Imam baca khutbah waktu semayang apa? Semayang hari fitri. Nabi SAW ketika saat mana dia mengatakan bahawa orang-orang yang tak berkorban, yang mampu, maka janganlah mendatangi masjid ini. Dia tak korban. Dia terlupa. Terlupa. Dia macamlah orang-orang perempuan, dia terlupa. Saat pergi ke Cameron Highland tak pakai stokin, pergi surau, pergi masjid pakai stokin, pakai handsock, pergi Bukit Tinggi tak pakai handsock, stokin. Dia terlupa. Ingatkan dekat Bukit Tinggi tak ada Israel. Tak ada Israel. Saya banyak nampak dia ni dekat masjid, masa rumah ngaji 3 layer tudung. 3 layer, sampai terkejut orang lain tengok 3 layer tudung dia.
Tapi tiba-tiba pergi dengan suami dia, pergi ke Marian Highland. Tudungnya kecil, handsoknya tak pakai. Masa dia dekat rumah ngaji, 3 layer. Kau bayangkan 3 layer tudung. Dia terlupa. Dia ingatkan tadi kat Cameron Highland tak ada Israel. Tak ada Israel. Semuanya terlupa, tak ada masalah. Terlupa. Bukan kat sini lah. Perhati dalam Facebook tu kan. Dia kalau jenis selfie tu nampak muka dia muda 5 tahun. Rupa-rupanya Huawei Mate 10. Dia punya mood beauty. Tengok balik, itulah muka dia. Itulah, cuma dia ubah dekat mood beauty nampak muda sikit. Okey, jadinya ketika saat hari ini, tapi saya tak edit memang muka saya macam ni. Selfie. Okey, jadinya disebut bahawa ketika mana disebut aku lebih mengetahui daripada kamu mengetahui. Maksudnya Allah lebih, apa yang dia mengetahui. Lalu disebutkan ayat ketika para malaikat menyoal Allah tentang hikmah pelantikan manusia sebagai khalifah yang akan melakukan kerosakan di muka bumi. Allah tidak menjawab soalan mereka dengan serta-merta dan tidak memberitahu hikmah dengan segera. Lalu dikumpulkan segala malaikat, seluruh penduduk langit termasuk Azazil waktu tu. Disorang, disekok je. Sebagai dalam surah Kahfi kan, kana minal jin, dia adalah satu daripada kalangan jin, bukan malaikat. Tapi maksudnya seluruh penduduk langit berkumpul, seluruh malaikat, untuk menyaksikan pertandingan dan ujian. Apa ujian dia? Kalau Qabil dan Habil, ujian dia adalah bagi korban harta yang paling, saat mana A.R. Tompel menguji 3 adik dia, anak dia, dengan menantu-menantu dia, keluarkan mana harta yang paling disuka. Ada yang bagi emas permata, ada yang bagi kopi dan gula. Jadinya saat hari ini dia menguji lagi, iaitu diuji apa? Dipanggil, dan kemudian Allah menyebut di dalam Al-Quran. Dia kata ayat Quran ini, wa 'allama Adamal asma. Kemudian dia mengajar seluruh nama-nama. Di sini 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka ketika itu Allah pun mengajar kepada seluruhnya. Dalam tafsir dikata bahawa Allah mengajarkan Nabi Adam dan semuanya tentang segala kegunaan Nabi Adam, tentang nama benda kullaha, seperti ayat di atas, ialah makna taukid, iaitu penegasan, menunjukkan bahawa Allah mengajar baginda setiap nama satu benda ketika berada dalam syurga. Dalam syurga ni Allah seluruh nama-nama dalam syurga. Dan kemudian sementara itu alif lam at-ta'rif dinamakan al-asma, kerana ada alif lam kat situ. Nama-nama tu ada alif lam, menunjukkan kepada al-ahadu zihnu, iaitu pengetahuan yang hanya berlaku dalam hadir minda saja. Maksudnya diletakkan dalam kekuatan otak. Sebab tu dia ada alif lam. Itu para ulama menafsirkan. Saya tu tukang baca je. Tukang baca. Dan juga ia merupakan nama yang diketahui dalam perjalanan kisah Nabi Adam. Ia juga ialah nama yang diberikan kepada setiap benda yang telah pun wujud semasa berlakunya peristiwa dalam kisah baginda. Oleh sebab babak kisah baginda yang pertama berlaku di syurga, maka maksud al-asma, nama-nama itu adalah ayat, ialah nama-nama bagi setiap benda yang wujud dalam syurga pada ketika itu. Jadinya nama-nama seluruhnya yang ada dalam syurga. Ini sudah pasti Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama tersebut, dan setiap benda itu mempunyai semasa di syurga dan kegunaan benda tu, dan kemudian didegani oleh seluruh malaikat. Jadinya apa terjadi? Maka ketika itu disebutkan perbincangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian dia pun lalu pergi kepada malaikat. Wahai malaikat, faqala anbi'uni bi asma. Maka ini di macam, kalau dalam ni present. Dalam bahasa Inggeris dia sebut present. Present ni macam kita kena cakap, kena talk. Gitulah. Anbi'uni. Kena ajar, kamu kena sampai ni. Jadinya bi asma, nama-nama tadi. Terangkan kepada kami pula. Seorang-seorang, siapa boleh angkat tangan, boleh terangkan
Semua malaikat, benarlah in kuntum shadiqin, kalau kamu benar nanti salah seorang daripada kamu bangkit untuk seluruh nama yang aku sebut tadi. Wow. Ketika itulah dikata bahawa qalu, malaikat pun menyebut, mereka berkata, subhanaka, maha Allah, la ilma lana, kami tidak sedikit pun mengetahui, tak ada ilmu bagi itu, dan illa ma'allamtana, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Maksudnya malaikat tidak dapat menguasai. Kemudian antal alim, yang maha mengetahui dan maha. Qala ya Adam, maka telah berkata Allah, ya Adam, ya Adamu anbi'hum ni kau ajarkan pula, kau present pula hum kepada mereka, wahai Adam. Kau pula bangkit, wahai Adam, anbi'hum, present pula kepada mereka tentang nama-nama, bi asma'ihim, nama-nama yang aku sebut tadi. Lalu falamma, ketika mana? Falamma ni maknanya ketika. Amba'ahum, Adam pun terus buat present, viva, buat presentation, terus menerangkan sebiji apa yang Allah sebut tentang bi asma'ihim, nama-nama tadi, ilmu-ilmu yang Allah bagi tadi. Terdiam malaikat semua, bahawa Adam boleh present dengan baik. Qala, telah berkata Allah, alam aqul lakum, bukankah aku telah berkata kepada kamu wahai malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu, dan aku mengetahui benda yang gaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu pula sembunyikan. Di sini disebut tentang malaikat. Di sini disebut bahawa yang disebut kehebatan Adam itu ada dua. Yang pertama ni otak, yang kedua lidah. Ini fungsi kedua ni adalah yang paling jempol, yang paling hebat yang pernah diuji. Maksudnya tidak ada orang yang otak dia lebih daripada manusia. Maksudnya otak manusia ni diuji lebih hebat daripada jin, lebih hebat daripada jin. Sebab tu dia layak menjadi khalifah di muka bumi. Sebab tu otak manusia ni sampaikan boleh mencipta benda yang pelik. Daripada yang hebat membuat kaca, yang hebat membuat simen, ada yang pakar melukis, ada yang pakar, dia kreatif otak dia. Dia tak macam malaikat yang sedata apa yang disuruh itu yang dibuat. Tak makan, tak minum, rasa PKP, lapar, masak. Ada PKP, tutup muka mulut, banyak orang jual Christmas. Ada pula tekan tempat letak pin, macam-macam kreatif manusia ni. Benda ni semuanya kerana otak manusia yang ligat. Sehingga dulu saya tak tahu apa guna oven sebenarnya. Tahun-tahun saya, rupanya PKP baru saya tahu oven tu banyak gunanya. Isteri saya duduk depan Facebook. Kenapa? Masak apa ke ni bang? PKP lah, masa PKP. Dulu saya nak apa kat oven tu. Tapi bila PKP banyak guna tu. Sampai orang rumah saya test semua masak. Kadang-kadang bruli, masak apa? Kek bruli. Abang, sedap tak kek ni? Saya tukang rasa. Boleh lah daripada tak ada. Okey lah, sebab saya membayangkan kek bruli secret recipe. Oh sedap secret recipe. Bayangkan secret recipe. Sekali makan, alhamdulillah, sedap. Daripada tak ada, dah baik kita makan. Baik kita makan, jangan banyak komen. Makan je. Tapi saya masak, saya rasa. Saya tukang rasa. Lepas rasa makan, dia yang basuh pinggan. Komplain banyak pula. Itulah suami. Sebab mujur anak saya yang sulung, perempuan. Dialah yang pagi tadi sekolah 8 tahun tu, dialah yang akan cebokkan, mandikan adik dia yang laki-laki. Perempuan. Nombor 3, 4, 5 laki-laki. Jadi yang 3, 4, 5 ni yang 8 tahun dia dah. Yang nombor 2, 1 tu lah perempuan. Dialah yang cebok, berak, cebok itu. Bagus anak perempuan. Anak laki yang nombor 4, nombor 3, Muhammad Al-Fatih, tak boleh harap. Anak laki memang
Jadinya, sebab itulah saya amat menjunjung tinggi arwah mak saya. Di pelengkap hidup saya. Kalau tak ada perempuan, jahanam. Jahanam. Itu satu. Kalau empat pelengkap. Aku cakap je lah. Orang lelaki ni berani bercakap je. Okey, jadi gitu Jadinya ketika mana saat dikata bahawa falamma amba'ahum, ketika mana Allah meletakkan bahawa Adam kau ceritakan kepada manusia, malaikat ini, maka Adam pun cerita mahu menampakkan bahawa malaikat terkejut bahawa hebatnya Adam dari segi penyimpanan data dia, otak dia, dan juga lidah bila berbicara. Jadi kat sini tak boleh lawan otak. Sebab tu manusia mulianya dekat otak dia. Sebab tu jangan menghina otak kita. Kita hari ni kita akan hafal Al-Mulk. Allah ustaz, saya ni memang lambat lah ustaz. Dia accountant bank, tapi cakap dia lambat otak dia. Kan pelik? Tak apalah kalau orang guru-guru biasa, orang-orang yang tak pandai sangat, yang dikatakan kata hebatlah budak-budak math, budak-budak sains, yang kata otak dia liga, tiba-tiba suruh hafal Quran. So itulah saya ni lambat. Dihina otak dia lambat. Padahal dia kalau kira nombor satu. Duduk orang. Jadinya dikira otak paling bijak sekalipun, dia akan menyebabkan jangan menghina otak. Sebab otak memang Allah ciptakan bijak. Sebab tu anak saya kelima-lima otak dia saya yakin Allah ciptakan cukup bijak. Nombor satu, Humairah, saya suruh hafal Al-Mulk, alhamdulillah, cepat hafal. Saya tiru macam abang saya nombor yang atas saya, Khairul Zikri. Macam mana Ahmad Mubin tu boleh hafal, anak kau boleh hafal 10 juzuk, belum masuk darjah 1 lagi. Darjah 1 belum masuk sekolah lagi, dia dah boleh menghafal hampir 10 juzuk dan beberapa juzuk yang terakhir. Masuk 5 tahun, dia baca Quran dengan cukup lancar. Baca, dah pandai baca. Jadi kata bahawa kau mesti bagi hadiah. Kau nak belikan basikal, kau kata dengan dia, nak beli basikal, tunjuk kat kedai, suruh dia naik sekejap. Best, Al-Mulk hafal. Saya try buat. Mula-mula masa dia 4 tahun, saya tak yakin 4 tahun Humairah ni. Saya naikkan basikal, lepas tu saya kata dapat basikal. Apa yang terjadi? Saya bukan basikal waktu tu, saya pergi IKEA, tunjukkan katil. Katil tu harga 2,500. Aku bercakap, nak katil Al-Mulk. Saya kata budak ni lembab lah, budak perempuan ni. Sebab saya tengok mak dia perempuan lembab, macam tengok mak dia lah. Lambat lah mak dia ni ngapal. Ini saya lah. Surah hafal Al-Mulk 5 ayat. Sibuk lah bang, tak sempat. Sibuk inilah. Yang perempuan lah. Itulah saya nak minta tips pada akak-akak ni, macam mana nak jadi cepat menghafal. Lepas tu dia pun sebut. Saya pun letak kat anak saya lah. Hafal. Dia nak beli. Tapi yang mengejutkan, seminggu dia hafal Al-Mulk. Seminggu. Sampai orang rumah saya kena paksa. Cepatlah, bodoh. Saya sampai, bodoh tidur. Lepas maghrib tu. Tengah dia ngapal tu, maknya tidur. Sambil mengajar ngaji anak dia tidur. Pernah tak berlaku? Mengajar anak ngaji, dia yang Muhammad Al-Fatih pula yang ketiga tu, kita buka Quran, dia tidur. Tu memang perangai lelaki. Buka perempuan pula rajin. Tapi yang paling uniknya, dia boleh mengapa tak sampai seminggu. Ini paling saya kagum. Saya baru tahu perempuan bijak. Saya kata dia macam bini saya, suruh hafal Al-Kahfi baru 20 ayat dia hafal. Al-Mulk dah hafal, alhamdulillah hafal. Anak saya dah hafal lah semua Al-Mulk, Al-Kahfi. Tapi yang orang rumah baru 20 ayat. Aku cakap, apa salah? Lambat sangat isteri ni. Banyak betul alasan. Saya, bang, itulah, tu baru 20 ayat, masuk 30 punyalah slow. Dekat setahun baru hafal Al-Mulk dengan Al-20 ayat. Jadinya lambat. Anak tak. Rupa-rupa bukan. Otak memang bijak. Anak nombor 2 boleh hafal. Tapi yang nombor 3 saya suruh hafal tak boleh. Tension saya. Lepas tu saya kata kenapa? Kata orang rumah ni lambat lah ngajar ngaji. Biar saya yang ngajar. Anak saya Muhammad Fatih. Saya kata alif. Dia kata alif. Ba. Dia pun sebut ba. Ni apa? Dia lupa dah sebelum tu. Alif. Saya kata tension. Lepas tu dia tengah-tengah cakap tu dia boleh kata-kata tahun waktu tu 4 tahun setengah. Ya Allah, saya tension. Ini apa? Jim. Seakan sebulan dia tak dapat alif sampai jim. Apa kelembabnya budak ni? Saya tension sampai. Ini apa? Ini apa? Dia sebut balik ini apa? Nangis lah tu. Ini apa? Ini apa? Dia ulang balik. Aku punya. Wah ni,
Kau tarik aku, jangan sampai aku pukul budak ni. Geram. Dan kau lah mengajar. Memang tak boleh mengajar. Memang tak boleh mengajar. Dia jadi panas hati. Panas hati. Kita marah. Nangis pula. Lepas tu, yang paling uniknya, waktu balik kampung, tiba-tiba apa yang berlaku? Wan dia suruh ngapal Fatihah. Fatihah ngapal Al-Mulk dia. Pandai dia kata. Dia pun baca Al-Mulk 1 sampai 30. Ini berita ni kalau daripada Almi di rumah saya tengok. Yang paling uniknya dia boleh hafal 1 sampai 30. Saya cakap dengan rumah, bila dia hafal? Tak pernah hafal. Wan suruh dia hafal. Tak juga. Dia menghafal dalam keadaan dia dengar kat dia hafal. Lagi dahsyat. Yang unik. Rupa-rupanya anak ni, saya buka YouTube balik, tengok search budak-budak macam ni. Rupanya budak macam ni memang kau tak boleh buka mukaddam depan dia. Kau buka mukaddam, stuck otak dia. Memang malas membaca, rajin membeli, tapi letak buku dekat IKEA, dekat almari IKEA. Dia buku, tapi tak baca juga. Tapi kalau dia mendengar, dia lebih cepat menangkap. Maksudnya otak dia, baru saya tahu, pandai. Yang lembab bapak dia yang mengajar. Tak pandai, tak gerti mengajar. Maksudnya saya yang tak gerti meletakkan kecepatan, kebijaksanaan anak. Jadi kalau anak tak pandai, jangan salahkan anak, salahkan orang yang mengajar. Jadi saya dulu tak pandai bahasa Inggeris, cikgu saya yang tak pandai. Senang kan itu? Senang kan? Kenapa tak pandai bahasa Inggeris? Cikgu tak pandai mengajar. Kan senang. Itu jawapan dia. Ni kalau hari ni kalau ada orang-orang yang tak pandai, saya ni tak berapa pandai bahasa Inggeris. Jadi cikgu dulu yang tak pandai mengajar saya. Bukan saya tak pandai, saya pandai. Sebab Allah jadikan otak saya pandai. Cuma tak ada cikgu yang boleh meletakkan saya di tempat yang tepat, PI dan bahasa Inggeris. Jadi saya percaya otak saya bijak. Kerana saya tak belajar dengan cara yang betul, saya tak pandai bahasa Inggeris. Jadi jangan sebut mat susah. Mana nak menyesuaikan kelemahan-kelemahan tertentu, sebab dalam otak ni tak sama dia punya bentuk otak. Ada yang bentuk otak seperti cawan yang boleh digunakan untuk menuang air minum. Ada otak seperti bola, bukan gunanya untuk minum, tapi mungkin untuk bermain bola. Tak samalah. Ada guna otak seperti pinggan, akhirnya untuk buat makanan. Ada guna untuk mangkuk, letaknya kuah. Ada guna otak seperti lampu, untuk rupanya dia bukan untuk dituang air. Ada otak macam lampu, jangan disiram air, mati rosak. Apa tak gunalah. Cawan lagi bagus, tuang air boleh minum. Disamakan anak pertama macam cawan, dituang air boleh minum. Disamakan anak yang kedua macam lampu. Rupanya kerja lampu adalah menerang fungsi otak. Sebab otak memang bijak, cuma fungsi otak Allah create otak tak sama seluruh manusia. Sebab tu dapat anak pertama sekali, kita kena baca otak dia. Isteri kena baca, suami ni minat apa, minat kahwin lagi, bagi. Kan orang laki-laki pula tengok isteri ni minat apa, minat beli Tupperware, belikan. Tapi biasanya laki-laki yang lebih adil dan lebih memahami. Jadinya ketika saat itu anak-anak disebut hari ini, jangan hari ini menyalahkan otak. Hari ini saya boleh melihat bila tak, anak tak ada yang tak pandai. Anak semua pandai, melainkan dia memang golongan orang yang memang Allah berikan OQ. Ada sini OQ, boleh katakan tak? Otak dia memang lambat betul. Jadi kalau keluar, bila air kiri ke kanan, ke kiri, okay, kanan dia pergi. Ada tak sini? Boleh angkat tangan. Kalau macam tu baru betul. Dia jenis dia nampak longkang tu. Oh, sini selekor. Okey, selekor kiri. Dia masuk kanan. Siapa macam tu? Itu dikira golongan yang istimewa. Jadi kalau golongan yang memang dia ada tak sini golongan tu? Boleh katakan tak? Tak ada, maksudnya tak adalah golongan tu. Maksudnya semua orang mampu menghafaz ilmu, cuma yang ada pada diri dia malas. Itu sebenarnya. Kan senang sebut malas. Ini saya pernah sekali dekat Taman U, saya ada kelas kat Taman U. Itu saya cakap dengan makcik-makcik ni semua. Ni makcik apa pasal makcik-makcik semua? Ini makcik-makcik akak lah, dia kata. Akak. Dia kata muda lagi lah dia. Lepas tu kata, okey, kita boleh hafal Al-Mulk, kita boleh hafal Al-Kafi minggu ni. Mana ustaz, kami dah tua. Ngaku pula tua. Masa itulah dia ngaku dia tua. Tadi ngaku dia muda. Aku geram betul. Sekejap betul lah nama perempuan. Tak tetap pendirian. Tak tetap. Laki ketawa. Macam lah hafal. Dia kata, okey. Saya tak pernah lupa ustaz. Hafal pun tak pernah. Maksudnya,
Ingatkan macamlah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah, pakcik-pakcik Nabi Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas menghafaz Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar menghafaz Al-Quran. Umur dia berapa? 40 ke atas. Masa dapatnya wahyu yang banyak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 50-an. Betul? Ketika itu datang Al-Quran. Abu Bakar hafal, Umar hafal. Mana ada umur Umar waktu tu baru 25? Tak ada. Semua umur dah 40-an, 50-an. Jadi baru begitu, maksud bukanlah dia orang yang bijak, tak. Dia tidak malas untuk menghafaz. Jadi kalaulah mengatakan bahawa kenapa tak boleh begini, jangan kata bahawa sekali-kali menghina kejadian Allah. Otak bukan tidak pandai. Jangan sekali-kali meletakkan otak kita yang lambat. Cakap bahawa kita adalah orang yang kurang usaha dan malas. Saya hari ini kalau sebut kenapa tak boleh menghafaz, padahal saya dulu pernah menghafaz 1 hingga 10 Al-Quran, tiba-tiba tak boleh pula hari ini baca 1 hingga 10 Al-Quran. Sebab kesalahannya apa dia? Kesalahannya Taman Timur. Waktu saya jadi imam dulu, dia letak Quran depan. Bila dia letak Quran depan, tak payah ngulang lah pagi. Tak payah ngulang. Sebab apa? Buka je lah. Buka. Tak payah penat-penat mengulang. Kesilapannya adalah Taman Timur. Sebelum itu tahun 2011, 2013, 14 saya memang penghafaz surah tu. Kalau tarawih saya jadi imam, memang saya akan baca menghafaz. Tapi kalau Taman Timur, ustaz nak ngafal terus kan nak buka Quran. Dah boleh pilih. Sebab itulah Imam Zul tak pernah hafal Quran. Sebab depan dia boleh buka tarawih. Ya, sebab tu sekarang ni ramai imam hafiz yang gagal. Kenapa? Sebab masjid banyak buka Al-Quran. Sebab dia menyebabkan lembabnya otak. Sebab ada boleh baca. Baca. Sebab akhirnya dia malas nak mengulang hafazan. Sebab apa? Sebab dulu orang fikirkan budak hafiz tarawih kena ngapal. Betul tak? Tarawih kena ngapal. Tapi bila mana hari ini dalam handphone. Dulu mak saya hafal semua nombor adik-adik. Adik saya hafal semua. Sekarang hafal tak nombor? Nombor sendiri pun dia lupa. Sebab apa? Semua dah boleh set dalam handphone. Menyebabkan manusia tak suka lagi mengingat. Mengingat. Sampai saya pergi KL banyak kali pun, saya tak tahu sebenarnya jalan KL tu macam mana. Sebab saya pakai Waze je. Sebab benda tu membantu tu menyebabkan otak kita langsung tak berfikir akan kita bantu. Sebab tu otak ni sebenarnya kalau kita lakukan, sebenarnya dia adalah satu benda yang lebih hebat yang boleh menyimpan data yang cukup hebat. Hari ini kalau tak boleh simpan data, sebab apa? Sebab terlampau banyak memori yang tak ada space. Not space. Dalam dia ada Mira Filza. Tengok dalam otak banyak. Dalam dia ada banyak benda yang data-data yang tak berguna. Akhirnya mereka tak boleh meletakkan ingatan kepada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita dah cuba nak tahu otak manusia first class. Semua sekali otak manusia semua sama. Cuma otak manusia itu ada yang seperti lampu, kegunaannya untuk bercahaya. Ada otak seperti kipas yang dia mengeluarkan angin. Ada otak yang seperti kapet untuk dipijak dan kemudian dibuat tidur. Ada otak yang seperti cawan boleh dituang air. Maksudnya bagaimana Allah design anak-anak saya yang 5 itu, otak dia takkan sama setiap satu. Jadi apa kelebihan Humairah? Kelebihan dia begini. Apa kelebihan Hasnah? Cari Fatih tu saya ajar kelebihan dia. Saya belajar, saya buka YouTube, saya dengar betul-betul kelebihan dia. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih lagi tak pandai mengaji. Tak jumpa apa. Macam mana kau ni nak mengajar? Tak buka kitab, saya beli bola untuk alif. Tak pandai juga. Tapi bila apa-apa terjadi, dia boleh menghafal dengan cepat dan lebih cepat daripada orang lain. Dia kalau buat Lego tu, orang lain buat Lego, dia buat Lego cantik, kemas. Dia buat Lego, dia buat design Lego tu memang best. Pelik lah kau ni. Yang lain lembab, yang dia ada satu buat kadang-kadang sangat hebat, menunjukkan bahawa ada kelebihan dia yang saya tak dapat. Otak dia memang cukup hebat, cuma saya tak tahu fungsi otak dia ni macam mana. Tak diajar dapat, disuruh buat tak boleh buat. Fatih, ambilkan tu dekat atas tu, encik punya beskot tu, nak naik macam mana almari tu. Padahal Fatih, bukankah selama ni kau curi beskot kat atas tu cepat je dapat? Tiba-tiba bila kita suruh, dia tak tahu nak naik macam mana. Bila dia suruh, tak kerti. Bila dia buat sendiri, laju pula baik. Padahal selama ni saya tahu dia. Kakak dia ngadu, cik, Fatih curi tu atas biskut coklat kat atas tu, saya simpan kat atas tu.
Dia laju naik, dia panjat sendiri, naik. Bila saya kata, Fatih, ambilkan cek biskut tu, nak naik macam mana? Dia tak pandai. Dia tak pandai. Ni kadang-kadang ada orang disuruh, dia tak reti. Tapi bila dibuat sendiri, dia pandai. Dia pandai. Macam suami, abang, macam mak saya, Mi, kau ni belajarlah masak. Malas betul masak. Kan? Nanti kalau kau kahwin, bini kau bersalin, kan? Bini kau duduk rumah mak mertua ke, bersalin nanti. Macam mana kau nak makan? Bila bini tak ada, pandai pula otak saya. Beli kat kedai. Okey. Makan kat kedai. Rupanya otak kita bergeliga juga. Bergeliga juga. Bila kita malas, pergi kedai. Susah sangat pun. Ataupun pergi masjid. Lepas kuliah mesti ada makan. Lepas ada makan. Makanlah sekenyang-kenyangnya kat masjid. Kat rumah saya dah sebulan tak ada bini masa tu. Tak ada bini. Lalu nampak rasa macam terlampau bising, tension. Anak lompat. Bini lompat. Tapi bila dia tak ada, sunyi. Jadinya, nak sebut bahawa anak dan kita jangan menghina akal yang Allah cipta dan lidah yang Allah cipta. Kerana apa? Kerana Allah telah mencipta akal ini sangat perfect. Sangat perfect. Sampai pernah diuji otak kita dengan malaikat yang begitu hebat. Dan yang pemenangnya adalah Adam, iaitu manusia. Dan hari ini makhluk yang paling hebat bukanlah kerana kekuatan badan dia seperti singa yang kuat, bukan kuda laju, tetapi Allah jadikan otak yang boleh lebih laju daripada kuda. Kuda laju, manusia tak laju macam kuda, tapi kerana ada otak. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha, dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-14. Ketika mana ini dalam sahih Muslim, ketika mana naik kenderaan, dibacakan dengan bismillah. Pijak tempat pedal unta tu, kuda. Kemudian Nabi membacakan bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian dia membacakan surah Az-Zukhruf ayat ke-14, subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menundukkan, sakhara lana hadha, yang telah menundukkan seluruh di muka bumi ini kepada kami. Maksudnya apa? Maha suci Allah yang telah menundukkan. Kenapa ni? Manusia boleh guna otak untuk menundukkan besi, untuk yang berat boleh terapung di udara. Bayangkan besi boleh terapung di udara. Bayangkan minyak di bawah laut boleh digunakan untuk kuasa untuk terbangkan kapal terbang. Getah yang ada di mana di pokok getah tu boleh jadikan sebagai tayak, akhir terbang bersama-sama di atas langit. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha, maha suci Allah yang telah menjadikan otak kami begitu hebat, boleh menundukkan semua benda ini menjadi kenderaan kami. Wama kunna lahu muqrinin, sebenarnya kami tak mampu sebenarnya menundukkan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah. Maksudnya dalam ayat ini nak menunjukkan bahawa kita ni hebat, kita puji Allah hebat kerana Allah telah menundukkan semua benda kepada kita. Sampai BMW kita tu, tayar besi, kereta Wish itu, semua benda tu kalau ikut otak, siapa tundukkan? Manusia. Sedangkan yang lebih hebat, singa yang lebih kuat, kuda yang lebih laju, gajah yang lebih kuat. Tetapi manusia boleh menundukkan seluruh binatang tersebut. Untuk kuda yang hebat laju tu, manusia tundukkan kuda dan naik ke atasnya. Naik unta, manusia boleh tundukkan unta yang hebat di padang pasir. Manusia tak kuat di padang pasir, dia boleh tundukkan unta yang hebat di padang pasir. Besi yang berat tak mampu, dia gunakan pula sayap dia sampai otak dia boleh menundukkan semua benda. Dan ilmu di muka bumi untuk kegunaan manusia. Ini semua adalah kerana otak yang cukup hebat. Cukup hebat. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa sebenarnya Allah mengetahui apa yang kamu tak tahu, wahai malaikat. Apa dia? Yang pertama adalah otak. Disebut otak. Jadi Allah sebutkan perkataan ini adalah otak. Yang kedua, Allah letakkan perkataan lidah. Dua tadi tandingan lidah, berbicara. Sebab tu dalam surah Ar-Rahman, Allah ungkit. Surah ni surah Allah ungkit. Allamal Quran. Allah ungkit pertama sekali dalam surah Ar-Rahman apa dia? 10 ungkitan Allah saat di muka bumi ini. Sebelum kiamat ada 10 ungkitan Allah. Yang pertama Allah ungkit Ar-Rahman. Allah adalah Maha Pemurah. Jadi syukur dulu. Kena bersyukur dengan satu perkara yang first sekali adalah Allah itu pemurah. Itu yang paling patut kita bersyukur. Patut kita bersyukur hari ini adalah Allah Maha Pemurah. Allah suruh kita bersyukur sebab Allah pemurah.
Allah pemurah. Allah tanya kat kita, afara'aitumul ma alladhi tashrabun, adakah kamu melihat air yang naik ke langit? Daripada apa? Laut ke langit. Siapa yang naikkan air itu? Allah. Afara'aitumul ma alladhi tashrabun, adakah kamu melihat air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, adakah kamu yang turunkan dari langit ataupun kamu yang menurunkan? Kami yang menurunkan. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan, kalau kami nak, kami boleh jadikan air itu tetap masin seperti air laut. Walaula tashkurun, tapi kamu tak pernah bersyukur. Jadi Allah sungguh berterima kasih dengan Allah yang mempurah, yang menjadikan air ini turun dalam keadaan tawar. Walaupun tawar, bismillah, tetap boleh menghilangkan haus. Kalau Allah jadikan air ni manis, macam mana? Kita buat asam pedas manis. Mah, kenapa manis mah? Semalam hujan manis bang. Kan? Lepas tu kalau datang masin pula, kita buat air kopi. Apa masin air kopi ni? Semalam hujan turun masin, tapi Allah turunkan tawar, supaya bila letak gula dia akan menjadi manis, letak garam dia akan menjadi masin. Jadi bersyukur kepada Allah, Allah jadikan air ini tawar. Jadinya sifat pertama adalah Ar-Rahman. Orang kafir, beriman, tak beriman, minum air tetap juga boleh menghilangkan haus. Yang kedua, Allamal Quran, Allah ajarkan Quran. Ini nikmat yang besar. Kalau tak ada Quran, kita sekarang berada di jurangnya api neraka. Jadinya yang kedua, Allamal Quran, aku ajarkan Al-Quran kepada Muhammad untuk diajarkan kepada manusia. Yang ketiga, yang keempat, khalaqal insan, dan kami telah jadikan manusia sebagai Adam, sebagai khalifah. Kamu ni manusia kena bersyukur sebab kami jadikan kamu manusia yang terbaik. Allamahul bayan, dan kami telah menjadikan manusia ini lidah yang pandai bertutur. Ini nikmat yang keempat. Jadi nikmat yang keempat disebut adalah nikmat lidah. Sebab teknologi lidah ini tak diberikan pada mana-mana makhluk. Maksudnya teknologi lidah yang pandai berbicara ini, seperti hari ini saya sendiri pun boleh berbicara, adalah kerana Allah ciptakan lidah kita ini hebat. Lidah kita ini hebat. Sebenarnya bukan tak pandai bercakap, sebenarnya tak dilatih bercakap. Tak dilatih bercakap. Sebenarnya lidah semua orang memang boleh bercakap. Saya pernah sekali, sebab tu orang hari ini kalau nak latih bercakap, anak-anak dia kena bawa usrah, kena belajar suruh bercakap, nanti dia akan pandai bicara. Sebab dia kena latih, semua kena latih. Manusia ni semua perlu dilatih. Otak dia kena latih, yang bercakap kena dilatih, kalau main bola kena latih, mengira kena dilatih. Manusia ni kalau nampak dia punya kehebatan, latihlah. Antaranya latihan lidah dan latihan akal. Bila selalu diguna, maka dia akan semakin hebat. Jadi insya-Allah, moga-moga kita akan bicara tentang dua nikmat, yang antara nikmat lidah. Dalam keadaan hari ini kita letakkan apakah sebenarnya nikmat otak dan nikmat lidah yang disebut. Apakah, kenapa disebut dua nikmat ini sebagai nikmat teragung sebagai manusia? Nikmat otak yang kreatif, kritikal pun kadang-kadang. Kritikal. Kadang-kadang orang ni sangat otak dia sangat kritikal dan hebat. Dan yang kedua, daripada lidah ini. Dua otak ini je, ada orang yang lumpuh seluruh badan. Dia hanya ada duduk dekat kursi roda je. Yang dia ada cuma otak dan lidah. Dia boleh menggoncang dunia. Dia boleh menggoncang. Cukup dia ni sebagai orang yang badan tegap, kuat-kuat badan ni, jadi bodyguard dia je. Dia cuma datang duduk dekat mana? Kursi roda. Orang sorong dia. Dia yang lebih menggegarkan dunia, yang badan tegap-tegap jadi bodyguard dia. Sebab apa? Yang paling hebat adalah otak. Jadi orang yang paling hebat di dunia ini bukanlah orang yang tegap badannya. Walaupun Nabi pernah memuji, orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling tinggi imannya dan paling kuat badannya. Itu yang pertama. Tapi kalau dibandingkan otak dengan kekuatan badan, maka otaklah yang akan menang. Sebab tu kalau gaji pun, orang bagi gaji tinggi ni, dia bukan mengikut kerja keras dia, tapi mengikut mana yang paling menggunakan otak. Itulah gaji paling tinggi. Itulah gaji paling, kalau orang bagi gaji tinggi pun akan digunakan siapa yang paling banyak guna fikiran masa kerja dia. Sebab tu saya tengok orang yang banyak guna otak waktu kerja, jarang nampak dia boleh main futsal malam-malam. Penat badan dia, otak dia dah cukup penat. Sebab padahal badan dia cuma doktor bedah. Dia bukan buat apa pun, dia cuma bedah orang.
tet kat otak, bedah otak. Balik dia lepas bedah dia terus baring, penat. Padahal kerja apa? Kerja dia cuma bedah. Lain orang yang kerja nukang berat tapi petang boleh ngeteh lagi. Boleh ngeteh. Tapi orang yang gunakan otak, dia bukan baca buku, dia guna lagi, cuba tengok malam dia boleh buat apa. Dia boleh tidur je. Dia boleh tidur padahal tak apa peluh pun. Tak apa, kerja dalam aircon pula. Kerja dalam aircon tak penat tapi dia banyak berfikir. Begitulah manusia ni, orang yang paling hebat adalah orang yang paling selalu menggunakan otaknya dan menggunakan lidahnya. Tapi kalau dua ni digunakan untuk benda yang jahat, maka jahatlah. Maka bila digunakan benda yang baik, maka baiklah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah yang akan datang kita ceritakan bicara tentang lidah dan bagaimanakah lidah yang menyebabkan sebagai satu jenis pasca indera yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik datang dari Allah. Yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.